Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Sama-sama insyaAllah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil guru saya Ustaz Roslan sebagai pengacara majlis pada malam ini. Seterusnya buat para imam, para asatidzah serta para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah serta kita semua pada malam ini diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita di dalam satu majlis perkongsian ilmu. Yang mana di dalam majlis perkongsian ilmu ini, dalam mana-mana majlis ilmu dihadiri oleh ribuan para malaikat bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah setiap majlis ilmu yang kita hadiri akan menjadi satu majlis ilmu yang menenangkan kita. Selain kita dapat ilmu yang baru ataupun kita refresh balik ilmu kita, kita dapat menenangkan diri kita. Sebab tu orang yang tak boleh tidur malam datang majlis ilmu insya-Allah boleh tidur. Orang yang tak boleh tidur malam dia datang majlis ilmu confirm boleh tidur. Sebab apa? Majlis ilmu adalah satu majlis yang tenang. Jangan dicari pula siapa yang tidur malam. Majlis ilmu adalah satu majlis yang sangat tenang, yang Allah hadirkan ribuan para malaikat untuk bersama-sama dengan kita dan mendoakan kita semua supaya kita ini insya-Allah di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya mendapat tajuk untuk dikongsikan bersama para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian berkenaan dengan
sempena ambang merdeka, iaitu tajuknya ceramah ataupun perkongsian berkenaan merdekakah kita sebenarnya. Apa maksud merdeka? Apa maksud merdeka? Merdeka kalau diikutkan dalam definisi Kamus Dewan adalah bebas daripada taklukan ataupun jajahan ataupun terlepas daripada tebusan ataupun kurungan, ataupun bebas berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu mengikut Kamus Dewan lah. Mengikut kepada Kamus Dewan. Dan konsep ini, konsep bebas ini, di dalam fahaman ataupun agenda daripada Barat, dipanggil sebagai orang putih, bahasa orang putih itu freedom, kebebasan. Konsep mereka tidak sama dengan kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam. Bagi mereka, orang-orang yang bukan Islam ataupun orang-orang Barat ini khususnya, bagi mereka kebebasan ini adalah satu perkara yang mereka ini boleh buat apa sahaja. Nak minum arak boleh, nak pergi tempat pusat pelacuran boleh, nak berjudi boleh. Semuanya dibolehkan bagi mereka. Itu yang ada LGBT, transgender, lesbian, gay dan sebagainya. Ada banyak pula jantina. Itu yang dimaksudkan bagi mereka adalah kebebasan. Dan ideologi ini sampai ke negara kita sehingga mempengaruhi anak-anak muda kita. Mempengaruhi kebanyakan daripada anak muda kita tentang kebebasan yang mereka maksudkan. Sehingga di Malaysia, di negara kita ini, ada juga LGBT, ada juga yang menerima fahaman ataupun pengaruh-pengaruh daripada luar. Sehingga mereka tidak mampu untuk membezakan yang baik, yang hak dan juga yang batil. Dah tak mampu nak beza dah. Sebab di dalam fitrah kita sebagai seorang manusia, ada satu benda yang kita wajib perangi dan wajib kita kawal. Kita tak boleh nak buang dia. Kita tak boleh nak buang dia. Apa dia? Itulah hawa nafsu kita. Saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, di Uyghur, China dan banyak lagi negara-negara Islam yang lain berdepan dengan peperangan fizikal yang memerlukan fizikal mereka untuk bertentang dengan pihak musuh. Kita yang negara Islam yang duduk secara aman dan damai ini, jangan ingat kita tidak ada musuh. Kita masih lagi ada musuh utama kita. Itulah hawa nafsu kita. Itulah hawa nafsu kita sebenarnya. Sebab kita sangkakan merdeka, ya, negara kita telah merdeka 31 Ogos 1957 dan akan kita sambut pada minggu depan hari Khamis 31 Ogos 2023. Kalau tak silap saya 66 tahun dah kita merdeka. 66 tahun kita merdeka. Itu yang kita nampak. Merdeka secara fizikal. Tetapi cuba kita renungkan kembali diri kita sebenarnya. Adakah kita ini sebenarnya telah merdeka daripada hawa nafsu? Merdekakah, bebas tak kita ini daripada hawa nafsu kita sendiri? Saya nak bawa balik kepada tuan-tuan tentang perkara yang terjadi kepada kita 2 atau 3 tahun yang lepas. Apa yang jadi pada kita? Negara kita? Negara kita bahkan seluruh dunia, saya boleh katakan dijajah oleh satu penyakit yang namanya COVID-19. COVID-19 ini menjajah bukan sahaja di negara kita, bahkan seluruh dunia. Kenapa saya gunakan perkataan jajah? Waktu ketika itu, solat di masjid tidak boleh. Waktu ketika itu, nak keluar rumah pun tak boleh. Nak bersalaman pun tidak boleh. Sekiranya kita melanggar peraturan-peraturan, boleh dipenjarakan dan didenda. Jadi pada ketika itu,
saya boleh katakan satu dunia dijajah oleh penyakit COVID-19 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu tuan-tuan, mungkin sebelumnya kita berjaya solat 5 waktu di masjid, kita berjaya mengerjakan umrah setiap tahun, dan kita berjaya menikmati nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ketika itu hawa nafsu kita ni nak apa saja semua kita dapat. Kita nak makan itu, kita pergi makan. Kita nak pergi ke satu tempat, pergi melancong, pergi. Kita nak itu, nak ini, semua kita dapat. Kita ikut hawa nafsu kita. Tetapi bila tibanya COVID-19 melanda negara kita, dalam masa sekelip mata, Allah Subhanahu wa taala tarik ke semua nikmat-nikmat yang pernah kita rasai sebelum jadinya penyakit COVID-19. Tak dapat nak mengerjakan umrah, tak dapat nak mengerjakan haji, tak dapat menikmati keindahan-keindahan yang sebelumnya kita pernah rasai. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita nak mengawal hawa nafsu kita, setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kerana apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu setiap ujian yang Allah akan berikan kepada umatnya, kepada hamba-Nya, hamba-hamba ini boleh tangani. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab Allah sendiri yang beritahu di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Aku tidak akan membebankan hamba-Ku dengan sesuatu ujian melainkan hamba-Nya itu tidak mampu untuk hadapi. Maksudnya apa? Allah bagi kita sesuatu ujian, dah confirm kita boleh hadapi ini. Sebab Allah tahu kita kuat. Allah tahu kita sebagai umat Islam, kita ini adalah umat yang kuat. Sebab tu kita boleh hadapi ujian-ujian tersebut. Dan Allah nak tengok, aku bagi kau ujian macam ni, apa yang kau nak buat dengan ujian itu? Apa pilihan kita untuk selesaikan dan untuk menangani ujian itu? Sebagai contoh, mungkin sebelum ni waktu PKP dulu, tak pernah lagi jadi imam. Tiba-tiba kat rumah kena jadi imam. Sebelum ni ikut imam je solat tarawih. Tapi kat rumah tiba-tiba kena jadi imam untuk solat tarawih. Nak kata kita sendiri boleh belajar. Hikmah dia kita belajar. Daripada tak pernah menjadi imam, belajar untuk menjadi imam. Daripada tak pernah menjadi Bilal, kita belajar untuk menjadi Bilal. Dan di situ kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hikmah di sebalik penyakit COVID-19 untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula apabila mufti mengeluarkan warta yang kita tak boleh solat di masjid, ada pula yang tak pernah datang masjid pun komen. Kenapa ni? Kenapa kena tutup masjid ni? Aku tak boleh nak solat jemaah dan sebagainya. Allah. Tapi muka dia pun tak pernah nampak. Batang hidung pun tak pernah nampak kat masjid. Dalam komen tu, keyboard warrior. Oh, mufti macam ni. Mufti ikut agenda Yahudi. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang ni apabila masjid dah dibuka, mana muka-muka yang berapa ribu yang komen-komen tadi tu? Mana muka-muka tu? Nampak tak? Tak nampak. Jadi setiap ujian yang datang, Allah Subhanahu wa taala nak tahu kita ini pilihan apa yang kita pilih untuk menangani masalah tersebut, dan sentiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam salah satu sifat, di dalam hawa nafsu kita ini, ada satu sifat yang mana fitrah kepada manusia, iaitu sifat tamak. Sifat tamak. Semua kita ini, termasuk diri saya, ada sifat ini. Sifat tamak. Cuma bagaimana untuk kita kawal sifat ini? Sebab bila tidak dikawal sifat tamak ini, apabila menguasai diri, menguasai seseorang, percayalah, bagilah 10 juta harta di dunia sekalipun, dia tidak akan rasa puas. Dia tidak akan pernah merasa puas. Dah dapat 10 juta, nak lagi 20 juta. Dah dapat 20 juta, nak lagi 30 juta. Dia tak akan pernah habis. Sebab sifat tamak tu dah kuasai diri kita sendiri. Dia tidak pernah ada rasa syukur. Yang mana kita boleh ambil iktibar di dalam sebuah kisah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Sa'labah. Pernah dengar kisah Sa'labah? Kisah Sa'labah ini salah seorang daripada kaum Bani Ansar yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya dikenali sebagai orang yang memang miskin. Orang yang miskin, orang yang tidak ada harta. Berpakaian lusuh. Namun dikenali sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Namun setelah saban tahun menghadapi kemiskinan di dalam hidupnya, dia rasa muak. Dia rasa muak. Dia kata, aku tengok semua keliling aku ni ada harta, ada kekayaan, tetapi aku tetap hidup miskin. Jadi apa yang dibuat? Dia kata, dia terfikir satu benda. Kan kita ada Rasulullah. Rasulullah kan doanya makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eloklah kalau aku pergi minta kepada Rasulullah. Lalu Sa'labah ini pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya doa engkau ini adalah satu doa yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berhajat kepadamu ya Rasulullah. Boleh tak kau doakan aku ini menjadi orang yang kaya raya? Menjadi orang yang kaya raya, kaya dengan harta dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Sa'labah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, "Aku menolak tawaran kau. Aku menolak tawaran kau untuk mendoakan kau. Kerana aku lebih mengetahui apa yang kau tak ketahui." Jadi Sa'labah ni dia rasa macam tak puas hati lah. Keesokan harinya dijumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, tolonglah doakanlah aku ni nak jadi kaya raya. Tolonglah, aku dah muak dengan kemiskinan ni. Tolonglah doakan aku ni supaya menjadi orang yang kaya." Namun pada permintaan di kali kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak lagi. Masih lagi menolak permintaan daripada Sa'labah. Sehinggalah pada permintaan yang ketiga, datang satu idea kepada Sa'labah ini. Dia meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kau tolonglah, mohon kepada Allah untuk kurniakan aku kekayaan, dan aku berjanji bahawa aku akan istiqamah, sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengar kepada percakapan Sa'labah ini, yang mana Sa'labah berjanji akan istiqamah ke jalan Allah,
Jadi Rasulullah SAW pun menandatangani dan mendoakan Sa'labah ini menjadi orang yang kaya raya. Dan Sa'labah ini dia mempunyai 2 ekor kambing yang pada asalnya kurus. Setelah didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kambing yang diternaknya menjadi gemuk, kemudian membiak tidak berhenti-henti. Sehingga dikatakan kambing Sa'labah ini memenuhi di antara 2 lembah gunung. Nak kata betapa banyaknya ternakan Sa'labah ini sehingga memenuhi di antara 2 lembah gunung. Boleh bayangkan tak? Saya pun tak mampu nak bayangkan betapa banyaknya kambing Sa'labah ini. Terlalu banyak. Dan ketika mana perniagaannya semakin baju, kambing yang diternaknya semakin membiak, lalu dia menjadi orang yang kaya raya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, solat subuh mula-mula ditinggalkan. Yang ada solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia tidak lagi hadir ke masjid pada waktu subuh. Kemudian bertambah lagi hari, bertambah lagi bulan, solat zuhur pula ditinggalkan. Dan nampak lagi dah zuhur, subuh dan zuhur di masjid. Yang ada asar, maghrib dan isyak. Sehinggalah berbulan-bulan tidak nampak lagi dah Sa'labah ini di masjid. Kerana apa? Sa'labah ini dah sibuk menguruskan binatang ternakannya. Terlalu sibuk menguruskan binatang ternakannya sehingga dia dah lupa janji dia kepada Rasulullah SAW untuk beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah lupa dah janji. Sehinggalah sampai satu masa Rasulullah SAW menghantar utusan untuk memungut zakat. Datangnya utusan ini kepada Sa'labah untuk memungut zakat. Apa kata Sa'labah? Sa'labah kata sebenarnya zakat ni cuma pajak gadai je. Aku tak nak bayar. Dia jadi sombong. Jadi angkuh. Disebabkan harta dia dah banyak. Dah lah harta dah banyak. Kedekut lagi. Bakhil lagi. Tak nak bayar zakat. Jadi setelah diminta berkali-kali tak nak bayar juga, jadi utusan ni balik kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahawa Sa'labah tak nak bayar zakat dan menganggap zakat ini hanya sebagai pajak sahaja. Apa kata Rasulullah SAW? Celakalah wahai Sa'labah. Celakalah wahai Sa'labah. Celakalah wahai Sa'labah. 3 kali dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila seorang nabi, seorang rasul yang kita cintai mengeluarkan perkataan celaka kepada kita, agak-agak di mana kedudukan kita nanti di akhirat? Di manakah kedudukan kita nanti di akhirat apabila diungkapkan perkataan celakalah wahai Sa'labah. Jadi apabila Sa'labah ni dia mendengar bahawa Rasulullah SAW dia telah menyedari kesilapannya, dia datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku memohon ampun kepadamu ya Rasulullah, dan aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kerana aku telah lupa akan janji. Dan dia nak bayar balik zakat yang tertunggak yang tidak dibayar oleh tahun-tahun sebelumnya. Tapi apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan aku menerima lagi zakat daripada engkau wahai Sa'labah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada cerita Sa'labah ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapat kita lihat sebenarnya ada sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu mendoakan Sa'labah untuk menjadi orang yang kaya raya. Kerana apabila kita menjadi orang yang kaya, kita lihat sekeliling kita di waktu sekarang ini, waktu kini,
Berapa ramai orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada mereka dan mereka masih lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai? Ada yang masih lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang apabila diberikan kenikmatan dunia, harta kepada mereka, mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Bila dah ada harta, akan timbul rasa tamak, akan timbul rasa tidak bersyukur, dalam diri kita. Kita rasa tak pernah cukup dengan harta yang kita ada. Sebab kaya dalam fahaman ataupun konteks Islam bermaksud ialah merasa cukup dengan apa yang kita ada. Allah tak kata kau carilah harta kau sampai kau jadi kaya. Allah tak kata macam tu. Tetapi kaya yang dimaksudkan di dalam Islam adalah kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Tetapi kalau kamu kufur nikmat, apa yang menanti kita di akhirat nanti? Azab yang pedih. Azab yang sangat pedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana untuk kita pupuk rasa syukur sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in yang berjuang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita ini menjadi seperti mereka yang imannya teguh, yang hawa nafsunya berjaya dikawal, yang mereka mampu menepis segala kenikmatan dunia di atas muka bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemerdekaan yang sebenar menurut konteks Islam, sebagaimana yang dikatakan salah seorang tokoh Islam, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, kemerdekaan ini adalah merujuk kepada ikhtiar. Ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Iaitu memilih sesuatu yang lebih baik. Memilih sesuatu yang lebih baik berdasarkan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan matlamat sebenar kemerdekaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita bebas di atas dunia ini dengan satu matlamat, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak jadikan kita atas muka bumi ini saja-saja. Allah kata di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata, aku jadikan setiap jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya untuk sembah dan beribadah kepada aku. Itu matlamat kita yang sebenar hidup di atas dunia. Allah tak kata, aku jadikan kau di atas muka bumi ini untuk kau cari sebanyak harta yang kau boleh. Sebanyak harta yang kau mampu, kau bawa balik masuk dalam kubur, kita kumpul nanti ke akhirat. Allah tak kata macam tu. Allah kata, aku jadikan jin dan manusia di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk menyembah dan juga beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ajaran Islam adalah ajaran yang syumun, yang cukup sempurna, yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika dulu zaman jahiliyah, golongan wanita diperhambakan, darjat wanita diturunkan seturun-turunnya. Sangat rendah darjat wanita. Namun apabila Islam hadir, Islam datang,
darjat wanita diangkat. Sistem perhambaan dihapuskan. Dan ketika mana sampai kepada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu kisah berkenaan dengan peperangan Qadisiyah. Pernah dengar peperangan Qadisiyah? Peperangan Qadisiyah ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab mengarahkan sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, untuk memimpin 30,000 tentera Islam pergi ke Qasidiyah untuk bertemu dengan tentera Parsi. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia berada dalam keadaan yang sakit, uzur. Jadi dia memimpin tentera Islam, namun dia tidak terlibat dalam peperangan, tetapi sebagai pemerhati dan juga perancang strategi. Jadi sesampainya Sa'ad bin Abi Waqqas dan 30,000 tentera Islam di Qadisiyah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memilih satu kubu ataupun istana yang lama sebagai tempat dia untuk melihat dan merancang strategi, dan dia utuskan seorang utusan untuk memberitahu panglima-panglima tenteranya tentang strategi-strategi dia. Jadi dia lihat daripada jauh lah, dia akan nampak corak peperangan tu, dia akan nampak. Jadi ulang-alik dah utusan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ni membagi tahu strategi kepada panglima-panglima tentera Islam yang lain. Namun di dalam Islam, apabila berperang, adat dulu-dulu nak berperang, dia ada satu adat ni. Daripada peperangan Badar pun sama. Apabila tentera Islam nak berperang dengan tentera musuh, perkara pertama, dia tak akan suruh pergi pegang terus. Tak ada terus bawa pedang, wah, Allahu Akbar, terus pergi pancung, tak ada. Apa yang Nabi arahkan buat dan juga para sahabat arahkan buat adalah menghantar utusan terlebih dahulu. Menghantar utusan terlebih dahulu. Di dalam perang Qadisiyah ini, lebih kurang 4 orang utusan dihantar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjumpa dengan panglima tentera Parsi, iaitu Rustum. Namanya Rustum. Rustum ibn Fahruzan al-Arman. Rustum ibn Fahruzan al-Arman. Kisah ini kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, di dalam kitab Tarikh At-Tabari ada menjelaskan tentang kisah ini. Jadi dihantar beberapa orang utusan, 4 orang utusan dihantar untuk berjumpa dengan Rustum ini. Dan salah seorangnya yang disebut di dalam karangan Ibnu Katsir di dalam kitab Tarikh Bidayah wal Nihayah, yaitu Rabi' ibn Amir, salah seorang panglima tentera Islam di Qadisiyah ketika itu. Salah seorang yang menjadi utusan adalah panglima tentera Islam, yaitu Rabi' ibn Amir ibn Khalid ibn Amr al-Usaidi al-Amrawi al-Tamimi. Jadi dihantar. Ketika mana utusan pertama dihantar, Rustum dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan utusan yang pertama. Jadi apa Rustum kata dengan pengawal dia? Dia kata, wahai pengawal aku, kau pergi jumpa dengan tentera Islam, kau cakap dengan pemimpin dia, bawakan aku seorang utusan yang mana dia ini adalah orang yang bijaksana dan faqih dalam agama. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas memilih kepada Rabi' bin Amir untuk dihantar kepada Rustum ini. Sesampainya Rabi' bin Amir di markas tentera Parsi ini, jadi dia dihalang oleh pengawal-pengawal. Sebab pengawal ni kata apa? Kau jatuhkan pedang kau, kau buang segala baju besi kau, kau turun daripada kuda kau. Sebab Rabi' bin Amir datang dalam keadaan pakaian yang bersedia untuk berperang, dengan helmet, dengan baju besi, dengan pedang tersisip dekat tepi. Dia datang dalam keadaan bersedia. Apa kata Rabi' bin Amir? Dia kata, aku sebenarnya tak berniat pun nak datang kat sini. Kalau kau tak boleh menerima keadaan aku sekarang ni, sama ada tuan kau boleh terima kedatangan aku, atau aku pergi balik-balik ke markas Islam. Jadi Rustum ni dia dengar
percakapan daripada Rabi' bin Amir, dia kata dengan pengawal dia, tak apa, biar, lepaskan dia. Orang Parsi ketika itu, apabila nak berunding, nak bernegosiate dengan musuh, dia ada satu tempat khas yang mana diletakkan permaidani ataupun tilam-tilam. Tempat duduk itu dipenuhi dengan sutera, dipenuhi dengan emas, permata dan bertatahkan berlian, nak menunjukkan kemewahan kerajaan dia, supaya apabila musuh datang nanti, moral musuh akan jatuh. Tapi dia silap besar. Musuh dia waktu itu adalah Islam. Ketika mana disediakan tempat duduk untuk Rabi' bin Amir ini, tempat duduk yang bertatahkan berlian, permata dan emas ini, apa yang Rabi' bin Amir buat? Dia datang dengan berkuda, datang sampailah ke permaidani sutera yang dibuat oleh Rustum ini tadi. Dia turun, sambil pegang tombak, dia terbalikkan tombak dia. Jadi mata yang runcing tu ke arah bawah lah. Dia berjalan sambil dia cucuk-cucuk permaidani. Berlubang-lubang permaidani itu, sampailah ke kerusi untuk dia berunding dia. Belum cukup sampai situ, dia ambil kuda dia, dia tambat kuda dia dekat kuda dia, dia tambat kuda di kerusi yang bertatahkan berlian tadi. Nak menunjukkan apa? Yang Islam tidak pernah memandang harta dan kekayaan. Rustum ni tadi, apabila melihat kelakuan Rabi' bin Amir, dia rasa terkejut, dia rasa marah, dalam masa sama dia rasa kagum. Dia rasa kagum dengan Rabi' bin Amir. Jadi Rustum kata apa? Apa yang kau nak daripada aku sebenarnya? Rustum kata tanya kepada Rabi' bin Amir. Dipendekkan cerita, Rabi' bin Amir menjawab, dia kata sebenarnya kami semua Islam ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentang segala sistem perhambaan sesama manusia dan membangkitkan sistem perhambaan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau diberi 3 pilihan. Sama ada engkau masuk Islam dan kami akan tinggalkan negara engkau ni, ataupun yang kedua, kau boleh kekal dengan agama engkau, tetapi dengan syarat kau kena membayar jizyah kepada kerajaan Islam, ataupun last option sekali, yang ketiga, kita berperang. Jadi Rustum ni dia kata, okey, tak apa, aku berpuas hati dengan jawapan kau, tapi bagi aku masa untuk aku pertimbangkan semula dengan pembesar-pembesar. Apa kata Rabi' bin Amir? Rabi' bin Amir kata apa? Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kami dalam melengahkan peperangan lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Jadi dalam tempoh 3 hari sahaja aku bagi kau peluang untuk kau memikirkan tawaran-tawaran aku. Lebih daripada 3 hari, kita berperang. Jadi dipendekkan cerita lagi, Rustum dia tak nak terima tawaran. Rustum dulu, Fakhruddin Al-Armani, pemimpin Parsi ketika itu, dia tak nak terima tawaran daripada Rabi' bin Amir, maka berlakulah peperangan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak, ketika berlaku peperangan, jumlah tentera Islam ketika itu 30,000, termasuk tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Namun kita melihat kepada jumlah tentera Parsi ketika itu, ada riwayat mengatakan 160,000 dan ada riwayat lain mengatakan 200,000. Kalau fikir logik akal tuan-tuan, 30,000 nak lawan 200,000, dan termasuk juga dengan senjata rahsia daripada Parsi ini, iaitu tentera bergajah sebanyak 33 ekor. Kalau difikir logik akal, mana mampu untuk Islam mengalahkan Parsi? Tetapi ini adalah Islam. Ini adalah agama yang syumul. Kita sentiasa berada di bawah payungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana peperangan berlaku selama 4 hari,
Dan perang Qadisiyah ini adalah salah satu perang di dalam Islam yang paling epiknya. Yang paling epik. 4 hari tentera Islam berperang dengan tentera Parsi. Hari pertama, peperangan berlaku daripada subuh sehingga ke maghrib. Dan ketika mana nak memulakan perang tersebut, setiap menjadi rutin, setiap peperangan Islam ini atau peperangan di negara Arab ini, apabila nak memulakan perang, masing-masing akan menghantar wakil pahlawan yang terhebat. Kebiasaannya 3 ke 4 orang untuk berlawan satu lawan satu. Supaya apa? Siapa yang menang nanti akan berjaya menurunkan moral daripada pihak musuh. 2 hari ketika mana selepas sahaja satu lawan satu tu, tentera Islam, pahlawan Islam yang dihantar untuk melawan satu lawan satu tadi ini menang selama 2 hari. 2 hari berturut-turut menang. Tapi tentera Parsi dia belum keluarkan senjata dia lagi, iaitu tentera bergajah. Sehinggalah peperangan berlaku ke hari ketiga. Pada hari ketiga tidak ada pertempuran satu lawan satu, memang dia terus attack habis-habisan. Dan pada hari keempat, Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada tentera Islam. Dengan pada ketika itu tentera bergajah Sa'ad bin Abi Waqqas ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan tentera bergajah ini dengan dia butakan mata tentera gajah dengan panah dan tombak. Jadi apabila tentera bergajah ini berjaya ditumbangkan pada hari keempat, Rustum ini dilihat dia punya tentera dia dah kucak-kacik. Sampailah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ribut pasir ketika itu di dalam peperangan Qadisiyah itu, dan Rustum ini berlari ke arah sungai terserempak dengan salah seorang tentera Islam yang bernama Hilal ibnu Ullafah. Hilal ibnu Ullafah. Dalam kisah ini, ketika mana pertemuan Rustum dengan Hilal ibnu Ullafah, ada dua khilaf. Yang pertama, ada ulama menceritakan yang Hilal ibnu Ullafah bertarung dengan Rustum, kemudian terus pancung pada kepalanya Rustum ini tadi. Yang kedua, ada ulama mengatakan yang Hilal ibnu Ullafah ni dia tak nampak pun Rustum tu ada dekat sebelah dia, sebab ribut pasir. Jadinya ada unta berdekatan dengan dia, ada satu senjata ni, dan dia nak lepaskan unta tersebut, dan secara tidak sengaja pedang yang ada pada unta tersebut melayang kena kepada Rustum ni tadi. Jadi dia ada 2 pandangan lah. Tetapi 2 pandangan ini menjerumus kepada kesimpulannya bahawa Hilal ibnu Ullafah yang memancung kepala Rustum ibn Fakhruzan al-Armani. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para sahabat dan tentera-tentera Islam zaman dahulu mempunyai iman yang sangat teguh. Apabila dihamparkan harta di hadapan mereka, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa gemuruh, tidak ada rasa sekelumit pun di dalam hati mereka, aku nakkan harta ini. Lebih baik kalau ikutkan Rabi' bin Amir, apabila nampak harta yang banyak, dia boleh ceritakan strategi perang dia. Strategi peperangan Islam kepada Rustum ini tadi. Tetapi nak menampakkan bahawa betapa cekalnya tentera Islam ketika itu, tidak termakan di hawa nafsu, tak termakan di hawa nafsu untuk mengambil harta ataupun nak memandang sekalipun harta tersebut. Dia tak pandang langsung pun harta. Apa yang difikirkan adalah aku membawa risalah, menyampaikan, menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan dakwah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Dan sifat-sifat beginilah bagaimana sahabat mengawal hawa nafsu kita ini yang perlu kita contohi pada masa kini, dan perlu kita didik anak-anak kita supaya mereka di akan datang boleh menghadapi dunia luar
menghadapi ujian dan cabaran yang saya kira cabaran pada masa kini sangatlah mencabar. Dengan media sosial, pengaruh-pengaruh daripada barat, pengaruh-pengaruh yang banyak yang tidak elok, perlu disematkan di dalam hati anak kita ini satu sifat, iaitu sifat syukur, sifat berani. Dan juga kita perlu memahamikan anak kita ini, fahamkan anak kita tentang agama. Fahamkan betul-betul anak kita tentang agama, supaya mereka pada generasi yang akan datang menjadi umat yang berjaya, menjadi umat yang merdeka, bebas daripada hawa nafsu, tidak termakan oleh hawa nafsu, dan menjadi pemimpin khalifah di atas muka bumi yang berlandaskan agama Islam, iaitu agama yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan setiap kali apabila kita ditimpa ujian adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap ujian yang ditimpa kepada kita semua berbeza-beza. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan keuangan. Pelbagai ujian yang menimpa diri kita, yang akan mencetuskan hawa nafsu kita, membisikkan di telinga kita, kau mesti buat macam ni. Dan selalunya hawa nafsu ini akan membisikkan kepada kita perkara-perkara yang lebih menjerumus ke arah keburukan. Di antara zikir yang boleh kita amalkan, yang saya rasa tuan-tuan yang dirahmati Allah kebanyakan yang tahu, yaitu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak panjang lagi, astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, apabila nampak datang ujian harta dan sebagainya, banyakkan zikir ini. Astaghfirullahal azim, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang seberapa banyak kali pun tak ada masalah. Sentiasa ulang supaya kita mengingati, kita jinakkan hawa nafsu kita, supaya tidak terlalu mengejar dunia dan memfokuskan diri kita lebih kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk datang daripada diri sendiri. Saya mohon maaf sekiranya perkataan saya ada menguris hati tuan-tuan para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan saya mendoakan agar kita semua moga-moga tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh, insya-Allah, tergolong dalam orang-orang yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya tergolong dalam golongan orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.